kita akan membicarakan tentang topik kahwin koboi. Tuan-tuan sekalian, cinta itu memang buta. Kalau dah cinta, suami orang pun kita akan suka. Ada orang kerana cinta, mereka sanggup untuk meninggalkan keluarga. Bak kata pantun, tanam pinang rapat-rapat, biar puyuh senang berlari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku pujuk-pujuk, ku bawa lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, serta ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan taqwa, cantikkan kami dengan afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini dan seterusnya dapat bertatap muka dalam program Majlis Ilmu Imam Besar pada malam ini. InsyaAllah pada kesempatan ini kita ingin mengangkat satu isu yang kalau tak diberikan pencerahan nescaya akan menghuru-harakan sistem perkahwinan di kalangan masyarakat kita. Iaitu kita akan membicarakan tentang topik kahwin koboi. Tuan-tuan sekalian, cinta itu memang buta. Kalau dah cinta, suami orang pun kita akan suka. Ada orang kerana cinta, mereka sanggup untuk meninggalkan keluarga. Bak kata pantun, tanam pinang rapat-rapat, biar puyuh senang berlari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku pujuk-pujuk, ku bawa lari. Pernah berlaku satu kes, ada seorang gadis. Dia bercinta dengan suami orang. Suami orang ni ada 2 anak. Berkawan lebih kurang dalam 2-3 tahun. Lelaki ni pun akhirnya ajak kahwin. Tapi keluarga sebelah perempuan ini tak berapa berkenan. Sebab ni suami orang, ada pula anak, perkahwinannya bahagia. Dan bagi keluarga si lelaki ni sudah pastilah tidak setuju juga. Maka si lelaki ni mencadangkan kepada si gadis ini supaya nikah lari. Dengan menggunakan khidmat ejen pernikahan di sebuah tempat. Kita tak sebutlah di mana. Dan si gadis ini pun pening bila rujuk kepada pihak kita. Dia mengatakan bahawa lelaki itu kata tak ada masalah bernikah di luar negara menggunakan ejen walaupun tak ada ayah ikut sebab nak ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan. Saya kira benda ini
Bukan satu kes saja berlaku. Bahkan mungkin ada yang sedang mendengar syarahan ini juga ada sedang berkira-kira merancang-rancang nak menikah di luar negara sampai tidak mahu bawa wali dan sebagainya. Ingat, pertama sekali kena ingat, kita ni bangsa beradat. Itu kena ingat. Yang penghulu didahulukan, yang hulu balang dibilangkan, yang alim diketengahkan, yang cerdik dikemukakan. Tu nak menegur dengan sifatnya, tu nak menyapa dengan adatnya, pandai memakai pada ukurnya, pandai meletak pada patutnya. Sebagai bangsa beradat, kita ada sifat, dipanggil sifat nan pucuk. Yang disebut sifat nan pucuk, di adat menjadi pucuk adat. Didahulukan menjadi pucuk penghulu. Dihilirkan menjadi pucuk lembaga. Di majlis menjadi pucuk rundingan. Dihelat menjadi pucuk kata. Sebagai bangsa bertamadun, kita ada undang-undang, ada adat kita. Ini belum cerita hal agama lagi. Sebagai bangsa, kita ada adat. Nak kahwin dengan anak orang, ada caranya. Sebab kata ayat kerajaan sekarang, ada tata kelolanya. Ada tata kelolanya. Ada proses. Merisik. Merisik bukan sekadar merisik. Risik berdesus, gamit berkecapi. Pergi merisik, ada pantunnya, anak itik, anak balam, anak ketiga, anak berebah, yang kecil-kecil, saya punya salam, yang besar-besar, saya punya sembah. Dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Dalam secolik kapur terdapat hati yang jujur. Dalam tembakau nan secawan nak menyambung tali persaudaraan. Panjanglah ceritanya. Begitu berhalus sekali. Disusun oleh orang dulu-dulu. Maka adakah wajar kegembiraan yang kita buat menyebabkan kesedihan yang kepada orang yang lebih ramai lagi. Jadi buatlah elok-elok. Apatah lagi cadangan untuk bernikah dengan menggunakan ejen pernikahan adalah satu tindakan dari sudut undang-undang, dia banyak mengundang masalah. Sebagai makluman, nikah menggunakan ejen ataupun sindiket ini, tuan-tuan kena bezakan dengan istilah kahwin lari. Kahwin lari lain. Kahwin lari berbeza. Kahwin lari ni, kalau ikut amalan kita di Jabatan Agama Islam, adalah negeri yang tak sama pemahaman dalam hal ini. Kahwin lari ini ditarifkan sebagai perkahwinan yang dibuat dalam jarak jauh daripada wali. Iaitu lebih daripada 2 marhalah. Kita sebutlah contoh 92 km. Kahwin lari adalah sah. Walaupun tanpa izin wali nasab. Dengan syarat perkahwinan itu telah berlaku pertama lebih daripada 2 marhalah daripada kedudukan wali nasab. Yang kedua, apabila dinikahkan oleh jurunikah yang dilantik secara rasmi oleh pemerintah di selatan Thailand. Dan telah berdaftar pula lepas itu dengan konsulat Malaysia di selatan Thailand. Dan wilayah yang di selatan Thailand ini bukan semua, dia ada 5 wilayah, 5 daerah. Pertama, Narathiwat, Patani, Satun, Songkhla, Yala. Kalau pergi ke Phuket, itu satu masalah lagi. Walaupun dia duduk sebelah sana juga. Dan yang ketiga, perkahwinan itu mesti mengikut rukun dan syarat perkahwinan yang digariskan oleh syarak. Dalam bab ini, fatwa Majlis Kebangsaan juga mengatakan dalam satu muzakarah jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hak Agama Islam kali yang ke-52 pada 1 Julai 2002 telah membincangkan topik kahwin lari di selatan Thailand. Dan muzakarah telah memutuskan bahawa hukum pernikahan di luar negara adalah sah. Dengan syarat pernikahan itu ikut rukun nikah. Yang kedua, pernikahan itu lebih pada 2 marhalah. Yang ketiga, tidak ada keputusan mahkamah yang menghalang perempuan itu berkahwin atas alasan syarak di tempat dia bermastautin. Dan yang keempat, pernikahan itu dilakukan oleh wali hakim yang diiktiraf oleh wilayah negara berkenaan. Dan diakad nikahkan di wilayah berkenaan di mana dia ditauliahkan sebagai wali hakim. Maka sah. Adapun kahwin cowboy lain. Ini orang muda-muda mana hak mendengar ni hati-hati. Beza. Kahwin lari, kahwin cowboy lain. Dalam kes kahwin cowboy,
dia menggunakan khidmat ejen ataupun sindiket pernikahan yang mana kahwin koboi ini adalah pernikahan yang dilakukan dalam lingkungan wilayah dan kuasa wali. Masih dalam kawasan. Contoh. Orang perempuan ni, mak ayahnya ada duduk di Taman Guru, Kuantan. Contoh. Sindiket pernikahan, ni contoh bukannya ada betul tak? Ni cerita je kan tuan-tuan cari pula malam nikah. Contoh. Sindiket tu buat di Jaya Gading. Contoh. Maka jarak antara Taman Guru ke Jaya Gading kurang lebih 9 km saja. Bukan dalam jarak 2 marhalah. Nikah di Jaya Gading, ejen keluar pula satu sijil Naratiwat. Yang ini kita takut. Ini kena beri penjelasan. Untuk anak-anak di rumah apa semua kena beri penjelasan. Atau kawan-kawan yang nak menikah selagi lah, kita bukan galak, kita tidak halang. Tapi jangan kahwin di Kuantan, sijil keluar di Yala. Itu tak betul. Tak betul. Atau kalau orang Kuala Lumpur, katalah perempuan keluarganya duduk di Puchong. Sindiket perkahwinan ni contoh saja. Contoh sindiket tu ofisnya di Kampung Baru. Ni contoh bukan fitnah orang Kampung Baru. Tidak. Jadi Puchong ke Kampung Baru lebih kurang dalam 30 kilo kurang lebih. Mana bukan jarak 2 marhalah. Ini kahwin koboi. Hati-hati. Maka kita mengambil kesempatan beri nasihat. Elakkanlah kahwin koboi. Kahwin koboi ni koboi lah. Cerita koboi. Red Indian apa semua. Curi-curi lari naik kuda. Begitu sajalah. Kalau istilah lain dipanggil nikah sindiket. Kebiasaannya nikah koboi ataupun kahwin sindiket ini. Dimujuk kepada perkahwinan yang dijalankan di kawasan sempadan Thailand. Atau di mana-mana kawasan dalam Malaysia. Oleh satu kumpulan atau orang perseorangan yang tidak mendapat kebenaran pun menjalankan upacara nikah daripada pihak berkuasa kerajaan. Dan biasanya kumpulan ataupun orang perseorangan ini akan menyediakan segala kemudahan untuk pasangan itu nak berkahwin, termasuklah dia nyiapkan saksi, siapkan wali perempuan dan macam-macam lagi. Jadi kalau kita nak bezakan antara nikah kahwin lari dengan nikah sindiket ini ataupun nikah biasa, secara teorinya, proses perkahwinan secara sindiket, dia hampir sama prosesnya dengan nikah biasa. Cuma dari segi praktikalnya berbeza. Kalau dalam perkahwinan biasa, pasangan pengantin hanya perlu sediakan wali dengan saksi. Kita kena sediakan. Tapi dalam perkahwinan sindiket, wali dan saksi ni masuk dalam pakej dia. Something wrong. Biasa kita yang kena uruskan, ini dia siap dah. Kos bayaran untuk sindiket juga tinggi. Ribu-riban harganya. Tak tahulah berapa. Ribu-ribu. Tak kurang 3,000. Mungkin ke atas lagi. Tetapi kahwin proses biasa yang kita uruskan di pejabat agama hanya menelan belanja lebih kurang antara 1 hingga 5% saja daripada itu. Kalau tuan-tuan hari ini, contohlah nak kahwin di Pahang ikut proses biasa, berapa sangat kos dikenakan? Kita kalau kos dikenakan, khusus kahwin. Khusus kahwin, itu kos. Sekarang dah naik RM120. Start 1 Februari. Sebelum ni RM80, dah naik RM120. Kemudian borang ada 2. Borang tu sekeping RM15, ada 2 borang RM30. Tes HIV free kalau bawa masuk dalam sistem imunakahat itu. Upah nikah, juru nikah 120, saksi 20-20. Tak sampai 4,500. Selesai satu masalah. Ya ini ribu-riban tuan-tuan habis. Dan datang pula masalah yang banyak lagi selepas pada itu. Dan perkahwinan sindiket ini, dia tidak akan melibatkan sebarang urusan dengan pejabat agama Islam daerah. Something wrong. Tapi kalau perkahwinan biasa, kita ada proses di pejabat agama dan seumpama. Jadi tuan-tuan sekalian, masalah nikah sindiket atau kahwin koboi ini, pertama sekali, perkahwinannya adalah diragui kesahannya. Diragui. Kita tak kata tak sah. Diragui. Dan yang kedua masalahnya, perkahwinan ini tak dapat didaftarkan.
Sebab surat perakuan nikah yang dikeluarkan adalah palsu. Contoh, dia kahwin di Kuala Lumpur. Tapi sijil perakuan dikeluarkan daripada negeri Perak misalnya. Padahal tu tipu je surat perakuan itu. Ataupun dia kahwin di Kuantan. Tapi sijil perakuannya ditulis sijil Naratiwat. Pernah berlaku, kita bagian penguatkuasa, dia akan siasat kesahihan apabila ada keraguan. Tanya beberapa soalan, tak boleh jawab. Kahwin di mana? Tengok dokumen Naratiwat. Oh, Naratiwat. Berapa hari duduk Naratiwat? Seminggu. Oh, seminggu. Nak pergi Naratiwat daripada Sepadan tu berapa jauh? Menjawab. Dekat depan pejabat agama Naratiwat tu ada kedai apa ya? Menjawab. Dekat ada sawah ladang lah, ada itu. Kita tahu dia tak sampai pun. Ni dah bocor rahsia ni ada pula mengapai malah ni kan. Oh, depan dia ada, depan dia ada. Maknanya dia tak pergi pun. Sebab itu implikasi dan kesan jangka panjang nikah cowboy ni ada dua implikasi. Ini kita beri nasihat bagi anak cucu kita belaka. Pertama, sekiranya perkahwinan itu melibatkan wali yang sah, maka perkahwinan itu adalah sah di sisi syarak. Tetapi perkahwinan itu nanti bila dia balik, dia mesti daftarkan di unit nikah cerai dan rujuk di pejabat agama Islam yang berdekatan. Kalau dia balik tak daftar, banyak pula implikasi yang lebih buruk pada masa depan. Terutama na'udzubillah kalau berlaku perceraian. Contoh, isteri itu nanti tak boleh tuntut sebarang hak daripada suami. Sebab tidak ada rekod pendaftaran perkahwinan pun yang kita ada. Sebab itu kita menyeru kepada muslimin muslimat yang nikah di Thailand. Tak kira lah poligami ke kahwin lari, mak ayah tak suka ke apa ke. Itu jodoh masing-masing. Tapi balik daftar. Tujuan utama pendaftaran ini, kita nak mengelakkan pertama, timbulnya masalah nasab anak nanti. Yang kedua, masalah harta pusaka. Yang ketiga, masalah perceraian. Kalau berlaku. Selain daripada itu, kita minta pasangan ni supaya daftar. Tujuannya nak memudahkan urusan akan datang. Pertama sekali, urusan tututan hak. Hak dia ada banyak. Kalau hak semasa perkahwinan, contohnya tututan nafkah isteri. Apa lagi? Mahar yang tertunggak. Apa lagi? Nafkah anak-anak. Penentuan nasab anak. Tempat tinggal. Ini semua memerlukan kepada dokumentasi. Begitunya tuntutan kalau berlaku perceraian. Tuntutan nafkah iddah, nafkah anak-anak. Tuntutan mut'ah, harta sepencarian, hak penjagaan anak. Semuanya takkan boleh dibuat urusan selagi tidak dibuktikan sah dan ada didaftarkan. Ini termasuklah juga untuk dapatkan hak sekiranya berlaku sebagai contoh pembahagian harta secara faraid. Ataupun pencen arwah suami dan seumpamanya. Benda ni tak boleh dituntut. Semua urusan yang saya sebutkan tadi, permohonannya di mahkamah. Dan mesti disertakan sijil nikah yang dikeluarkan oleh negeri masing-masing. Dan penyertaan dokumen sijil nikah adalah kewajipan. Kalau tidak ada sijil nikah, permohonan itu akan ditolak oleh pendaftar mahkamah sebelum didengar dan dibicarakan oleh yang arif hakim. Jadi kita menyeru, daftarlah. Berigak pun berigaklah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita nak mengundang urusan pembubaran perkahwinan. Mana pasangan yang nak mohon membubarkan perkahwinan. Sama ada talak, khuluk, taklik, li'an, fasakh. Semua ni hendaklah mereka daftarkan terlebih dahulu di bawah enakmen undang-undang keluarga Islam negeri masing-masing. Kena daftar dulu. Kalau tak boleh bercerai. Ini makna perkahwinan yang tidak didaftarkan di bawah undang-undang keluarga yang sedia ada akan menyebabkan permohonan mereka kalau nak bubar perkahwinan akan ditolak oleh mahkamah. Dan yang ketiga, kenapa mesti daftar nikah yang kita nikah di luar negara? Sebab kalau tak ada pendaftaran rasmi, pasangan suami isteri itu boleh dituduh di bawah kesalahan berkhaluat. Satu kerja lain pula.
Maknanya kalau ada operasi tertentu gagal menunjukkan bukti mereka dah berkahwin, maka pasangan itu boleh pula dikenakan hukum melalui kesalahan jenayah syariah khalwat di bawah Seksyen 29, Enakmen Jenayah Syariah. Jadi, daftarlah. Itu yang pertama. Implikasi nikah luar negara ini. Yang kedua, kalau perkahwinan luar negara itu dijalankan menggunakan wali yang diragui sah, maka perkahwinan itu juga diragui kesahihannya. Maka tuan-tuan, bila benda ini berlaku, akan banyak masalah untuk didaftarkan perkahwinan itu. Sebab kita kena buat satu siasatan terperinci, terpaksa dijalankan oleh pihak berkuasa, khususnya bahagian penguatkuasa, untuk dapatkan kepastian sama ada perkahwinan itu sah atau tidak. Kalau didapati perkahwinan itu sah, maka pendaftaran akan dijalankan dan kita kenakan denda sedikit kepada pasangan itu. Sebaliknya, kalau dibuktikan perkahwinan itu tidak sah, maka perintah farak, iaitu diasingkan suami isteri, akan dikeluarkan oleh pihak mahkamah. Maka menambahkan lagi masalah kita. Dan pasangan ini hanya boleh disatukan balik melalui akad nikah baru yang pasti kesahihannya. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, kita negara hukum, bukan kata tak boleh kahwin ke, nak kahwin juga di luar. Allah lah, tak ada hak kahwin lah di mana-mana muka bumi Allah ni. Tapi balik, daftarkan. Kalau diragui daripada segi walinya itu, maka ada proses lain yang kita kena lalui. Sebab itu jangan gunakan sebarang sindiket ataupun orang-orang tertentu yang kita ragui. Timbul satu isu, orang mengatakan, apa masalah kahwin luar negara? Tak ada ayah ikut, ayah orang perempuan tak ikut pun tak apa Ustaz. Kamu ikut mazhab Hanafi. Ini masalah. Berkenaan hujah yang ingin menikah menggunakan mazhab Hanafi, kita kalau nak uraikan pada malam ini, perbahasan fiqhnya sudah pasti memakan penjelasan yang panjang. Pertama, kita kena faham persoalan wali ini. Secara ringkasnya, berdasarkan hadis sahih, riwayat 5 ulama hadis, jumhur fuqaha berpendapat bahawa nikah tanpa menggunakan wali adalah tidak sah di sisi syarak. Dia khusus bagi anak dara. Anak dara ni wali mujbir. Wali mujbir ni siapa? Dalam kitab Taul Misbah disebutkan wa mujbiruha abun wa jaddun wa in ala. Wali mujbir ni adalah ayah dan datuk ke atas. Dia wali mujbir ni wali berkuasa penuh dalam menikahkan anak dara. Dalam mazhab Syafi'i kena ingat, bukan semua orang wali mujbir. Dalam mazhab Syafi'i, adik-beradik ayah kita, makna pak saudara kita, apa nama, dan seumpamalah yang kiri kanan ayah kita ni, mereka bukan wali mujbir. Wali mujbir ni makna ada kuasa memaksa. Ayah toki. Mereka wali mujbir, ayah dan datuk ini berkuasa penuh untuk menikahkan anak dara walaupun tanpa persetujuan daripada anak perempuan. Ini kuasa. Hak prerogatif. Tapi kalau anak kita itu sudah lama menjanda atau jadi janda, ayah ni tadi kena minta izin dulu daripada anak perempuannya yang dah lama berjanda atau menjanda itu. Ini berdasarkan satu hadis, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana. Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia diminta arahannya. Dan gadis tidak dinikahkan sehingga diminta izinnya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, macam mana nak tahu dia setuju? Nabi jawab, antas kuta. Bila dia diam, maknanya dia bersetuju. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, ramailah ulama hadis meriwayatkan hadis ini. Sama juga hadis lain daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, at-tayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha
wal bikru yasta'dzinuha abuha fi nafsiha wa iznuha sumatuha. Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Tapi bagi gadis anak dara, ayahnya meminta izin kepadanya untuk menikahkan dirinya dan izinnya adalah diamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi, itu hak prerogatif ayah dan ke atas, Tok Ki. Namun begitu, tidaklah dinafikan terdapat pendapat-pendapat berbeza dalam mazhab Hanafi misalnya, yang mengatakan bahawa nikah tanpa wali itu masih sah hukumnya. Kita tak nafikan. Walau bagaimanapun, pendapat dalam mazhab Hanafi ini mesti kita fahami secara keseluruhan. Kita kena faham secara mendalam. Kita nak mengelakkan daripada pemahaman ini diputar belik secara sembrono dengan tujuan untuk nak mengenepikan peranan dan kuasa ayah dalam menentukan perkahwinan anak. Kita jelaskan begini. Dalam mazhab Hanafi, perkahwinan tanpa wali diharuskan. Tetapi ianya tidak mengenepikan hak dan kuasa wali untuk membatalkan perkahwinan itu. Yang ini kita boleh rujuk huraiannya oleh Syekh Muhammad Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Dia mengatakan bahawa nikah tanpa wali adalah sah kalau mendapat redha daripada wali. Nikah tanpa wali mesti mendapat keizinan wali dan sekiranya tidak, persetubuhan antara pasangan itu dihukumkan dengan hukum haram. Justru kita boleh rumuskan bahawa perkahwinan tanpa wali yang dilaksanakan dengan niat untuk menafikan atau mengenepikan hak dan kuasa wali adalah tidak sah di sisi syarak secara ijma'. Sebab itu bila kita petik nama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ini bukan ulama' kecil. Dia ni ulama' fiqh, tokoh ketiga terbesar dalam mazhab Hanafi. Dia sendiri ulama' mazhab Hanafi yang sangat berperanan besar dalam mengembangkan dan menulis pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dia tidak meninggalkan karya tulis yang mengungkapkan pokok-pokok fikirannya dalam ilmu fikih. Tetapi pendapatnya itu berkembang sebab murid-muridnya yang banyak menulis dan mengarang secara menulis ataupun secara lisan. Ada pelbagai pendapat Imam Abu Hanifah yang telah dibukukan, dijilidkan oleh murid-muridnya. Dan antara muridnya yang gigih membukukan adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang kita sebutkan pendapatnya tadi. Banyak karya-karya dia dalam intern mazhab Hanafi yang dikelompokkan dalam kitab Zahir Riwayat Nawadir. Banyak. Dia memang banyak menulis penulisan di dalam mazhab-mazhab Hanafi ini. Jadi, sekiranya ada di kalangan tuan-tuan yang bercadang nak bernikah di Thailand, kita kena telitilah. Dia ada dua kes yang berbeza berkaitan kahwin ataupun nikah lagi di Thailand. Kita sebut Thailand lah, banyak lagi negara lain. Orang asyik pergi Thailand je sekarang. Pertama, sekiranya nikah itu dilakukan oleh orang yang telah ditauliyahkan oleh kerajaan Malaysia, maka permohonan tersebut nanti kita boleh panjangkan ke pejabat agama Islam yang terdekat dalam tempoh 6 bulan daripada kita kahwin. Mana kalau kahwin bulan 1, bulan 6, bulan 7 boleh lagi daftar. Tak ada lorak-lorak. Sebab bila lepas kahwin di Thailand, biasa 3 bulan bergaduh dulu. Gaduh siang malam, pagi petang bagi nak rok. Dia dah bulan ke-4 tu dia tenang sikit. Bulan 5, 6 daftarlah. Tapi jangan lebih daripada 6 bulan. Untuk dapatkan pengesahan dan untuk kita nak daftarkan. Dan selepas daripada daftar, akan ada sedikit sebanyak ada denda yang akan dikenakan atas kesalahan kita bernikah di luar negara tanpa kebenaran itu. Cuma, kalau pergi bernikah, ayah perempuan tak ikut. Dia kalau tuan-tuan, ni saya ajarlah. Kalau tuan-tuan pergi nikah di Siam, bawa ayah pengantin atau pok mentua, selamat sikit. Ini bukan bagi petua dah, nak mudahkan urusan. Tapi kalau dia tak pergi, ada sikit problem lah. Problem apa sebab?
Sebab mungkin kita pergi bila pak mentua tak pergi, itu tanda kita ni bawa lari anak dara orang. Berat lagi. Jadi, kalau dia buat pengaduan, mengatakan kita bawa lari anak dia, ada kesalahan lain pula kita kena berjawab. Dia ada kesalahan bawa lari anak dara orang. Lepas tu kesalahan kita poligami pula tanpa kebenaran. Peninglah kita turun naik mahkamah. Tak ada kerja lain. Tak meniaga kedai lah kita siang malam mahkamah. Banyak cerita. Tapi kalau pergi bawa pakai pok bentuk, ni bukan ngajar tak. Contoh. Pergi, dia ada sikit mudah urusan. Kalau perkahwinan yang melibatkan orang yang tidak bertauliah ataupun nikah sindiket ini tadi, dia akan ada sedikit masalah. Dia akan merumitkan keadaan untuk kita nak dapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa di Thailand. Sebab kita bimbang perkahwinan itu meragukan. Kalau kita nak khabar tak sah sekarang, kecil hati pula. Meragukan, perlu disiasat. Jadi apabila keadaan ini berlaku, maka biasanya pihak berkuasa agama di negara kita, dia akan minta bahagian penguasa di Jabatan Agama untuk buat siasatan. Ketika itulah kita akan disoal oleh bahagian penguasa. Ditanya bila pergi, berapa hari bulan, berapa tingkat bangunan Jabat Majlis Agama Naratiwat tu, nikah tingkat berapa, tingkat bawah tu biliknya warna apa. Dia nak menengok kita tahu ataupun tidak. Kalau kita tak dapat jawab soalan, beratlah. Maknanya kita kahwin sindiket. Jadi, kita beri nasihat lah sebagai kesimpulan. Malam ni tidak panjang sangat uraian kita pasal nikah cowboy ni. Kita berikan kesimpulan kepada orang-orang muda lah khususnya di luar sana. Kalau nak menikah, nak kahwin, buatlah cara elok-elok. Kalau bakal pak mentua tak suka kita, maka berilah peluang untuk bertenang. InsyaAllah sampai masanya esok semayang elok-elok, orang tu ndak ke kita. Apa tu bakal keluarga tu ndak ke kita. Jangan cepat sangat kecewa. Jangan baru sekali pergi orang tu cakap pun ndak kita pandang, tak berapa pandang cakap, kita kata dia tak suka. Terus hajak girlfriend kahwin di Siam. Jangan begitu. Bagilah peluang sedikit. Bukanlah senang seorang ayah nak melepaskan anak perempuannya untuk dijaga oleh seorang lelaki. Apatah lagi yang datang tu pula dengan rambut ni macam kita pun pening tengok ni. Baik tu orang tua-tua dulu tuan-tuan. Kalau bakal menantu datang, dia bersalam, dia tahu dah ini boleh buat menantu, tak boleh buat menantu. Dulu. Sebab apa? Bukan dia ada ilmu gaib, tidak. Dia bersalam tu dia tahu. Ini budak malas kerja. Anak aku mati kebulu esok. Sebab dulu orang kampung, kalau dia kuat kerja, tangannya akan kasar. Kerah. Macam kan budak sekarang, budak-budak muda ni banyak orang main komputer, main TikTok hari-hari. Semua tangan macam orang perempuan belaka lembut saja. Bila lembutnya budak ni kerja ke tidak, kan tidur je kerjanya. Jadi orang dulu dia sensitif. Dia salam, malas kerja, dah buat cetong setengah marah ni. Dia tahu budak ni malas. Maka triknya adalah orang dulu kalau nak pergi minang orang, mereka akan sebelum pergi jumpa bakal pak mentua, dia genggamnya nasi daripada rumah. Genggam nasi. Dekat rumah pak mentua, dia buangnya nasi tadi, dia bersalah. Pak mentua pun salah. Ini kuat kerja budak ni. Padahal kerak nasi itu. Nak menggambarkan dia kuat kerja. Sebab orang tua-tua dulu, awak nak kahwin dengan anak aku, mu kena ada 3 ras. Tak ada 3 ras ni, tak payah kahwin lah. Pertama sekali waras. Kalau tak berapa betul pemikirannya, jangan kahwin. So hari-hari dipukul anak kita. Pertama, waras. Yang kedua, beras. Mana boleh beli makan. Ras yang ketiga, ni saya tak uraikanlah ramai budak-budak di belakang. Tuan-tuan reka lah sendiri ras tu apa. Tapi kalau tak ada ras yang ketiga, tak bercucu lah tuan-tuan jawab. Jadi kena ada hak tu. Hak tu payah juga. Nak kita cek, pandai-pandai kita menilai orang itu. Dan orang tua-tua dulu juga, dia tengok, nak kahwin dengan anak aku, kena ada 3 kunci katanya. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci jabat. Yang ketiga, kunci kereta atau kunci kenderaan. Mana kunci rumah, paling kurang adalah tempat duduk rumah.
Takkan lepas kahwin dengan anak kita nak duduk bawah jambatan Tanjung Lumpur. Tak betul. Kenalah ada rumah. Rumah sewa pun sewa lah. Baru-baru kahwin duduk rumah sewa. Sok mampu buat pinjaman, beli rumah sendiri. Kena ada rumah. Kemudian ada kunci pejabat. Mana biar bekerja. Yang ketiga ada kunci kenderaan. Bukanlah nak kereta besar. Tidak. Adalah dia 10 kilo tu ada kenderaan. Nak balik raya, nak balik emergency, sakit apa semua. Jadi ni cara orang tua-tua menilai. Maka kalau kita belum lagi dapat memenuhi benda-benda yang asas itu, kalau orang tolak permintaan kita nak menyunting anak dia, jangan marah. Lengkapkan diri. Ini khusus pada orang muda-muda lah ya. Yang perempuan pun begitu juga. Kalau contoh bercinta dengan suami orang, misalnya, minta maaf ni contoh saja. Kalau bercinta dengan suami orang, yalah kita cinta ni benda, cinta itu buta ya. Tak kira orang, tak kira dia suami orang ke cucu orang, tak kira orang. Kalau dah cinta nak buat macam mana? Cinta pun cintalah, tak ada masalah. Tetapi elakkan perkahwinan yang melanggar undang-undang. Terutama yang melibatkan nikah di sempadan atau yang menggunakan ejen. Ikut saja peraturan yang ada sebab dia ada kesan buruk di belakang hari. Undang-undang yang kita buat bukan untuk menyekat, bukan untuk nak menyusahkan, tapi nak memastikan keadilan kepada semua pihak. Memang orang tak suka undang-undang. Saya mesti jadi qadi dulu, pernah kena dengan orang kampung. Dia nak ambil borang permohonan ikut undang-undang. Pengantin kita nak tengok benda rupanya kena datang. Oh susah menikah, zina je lah. Oh marah dia. Nak nikah pun kena HIV lah itu ni. Susah, patutlah ramai nak lo nikah. Astaghfirullahaladzim. Memanglah kita tak nafikan benda tu nampak menyusahkan. Tetapi ianya untuk memastikan keadilan. Dalam borang kena pastikan dia bujang. Ada bukti mengatakan dia bujang. Kan kahwin dengan isteri orang. Orang tu tak habis cerai lagi. Dan seumpama dengannya. Dalam bola sepak pun. Kau orang marah dengan referee. Orang marah referee. Sikit-sikit tiup bising. Sikit-sikit tiup bising. Kejapkan berlari keluar padang tengok TV. Ya tak dia siku orang ni. Orang pun marah. Tapi tak boleh marah. Dalam perlawanan bola sepak. Kalau tak ada referee. Memang kita marah kerana kita tak boleh tumbuk orang. Tapi awak kena sedialah orang tumbuk awak juga. Jadi semua ada peranan masing-masing. Jadi undang-undang tidak menyusahkan. Kepada sedari-sedari yang nak kahwin dengan suami orang ke mana. Fikir masak-masak. Tatap wajah isteri dan anak-anak kekasih kita tu. Dia ada isteri. Dia ada anak-anak 2-3 orang. Ada gambar tengok. Tatap, tengok. Dan pandanglah juga redup mata ibu bapa kita di rumah. Bayangkan perasaan mak ayah kita. Hancur hati dia. Apabila dia tahu. Anak yang dia tatang bagai minyak yang penuh selama ini. Daripada kecil dia jaga, bawa ke klinik, demam macam-macam. Dia jaga betul. Sampai belajar, bayar yuran, ribuan ringgit habis. Nak suruh dia jadi orang. Tiba-tiba bila dah dewasa, kenal dengan satu orang lelaki-lelaki, buang keluarga. Kerana mengejar cinta. Ingatlah saudari-saudari sekalian. Kekasih boleh dicari. Namun ibu bapa, keluarga, adik-beradik, tak ada orang yang dapat gantikan. Ingat, kumbang bukan seko. Mak bapak kita itulah dunia akhirat. Jadi timbang-timbangkan sebelum mengambil keputusan-keputusan pelik untuk nak misalnya kahwin sindiket, kahwin koboi ataupun kahwin lari. Saya kira sekadar itu sajalah sembang-sembang pada kesempatan malam ini. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan membicarakan lagi topik-topik yang boleh memberi sedikit pencerahan. Khususnya kepada masyarakat sekarang ni. Yang kita lihat institusi rumah tangga ini. Kalau tidak ada yang memberikan panduan, pencerahan, jalan keluar. Maka kita khawatir rumah tangga yang sepatutnya menjadi suatu tempat baiti jannati. Rumahku surgaku. Bertunjangkan sakinah, mawadah dan rahmah. Tidak menjadi kenyataan. Tapi rumah tangga menjadi neraka pula. Dan ini sudah pasti sangat mendukacitakan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu lagi pada lain-lain kesempatan.
Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis dan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rejab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa nishari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami. Molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.